Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya ayuhan nas ittaqullah fusikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala la ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada malam hari ini sama-sama menyempurnakan fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk sebentar dalam satu majlis kuliah tazkirah ilmu yang mana pastinya akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita telah pun berada pada hari yang baru dalam tahun Hijriah Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang baru dalam tahun Hijriah Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga pada bulan yang baru dalam tahun Masih Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala ibadah yang telah kita sempurnakan, amal baik yang telah kita usahakan di sepanjang kehidupan kita diterima, dicatatkan di antara amal-amal soleh yang kita usahakan untuk melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tahun 2020 ini mendatangkan kejutan dan juga sejarah bagi kita apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan satu penyakit yang tak pernah kita sangka-sangkakan akan berlaku, bahkan bukan hanya di Malaysia, bahkan seluruh dunia merasai kesan itu. Penyakit yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini belum lagi ada penawar ataupun vaksinnya, tapi kita tetap berusaha, berikhtiar, dan mudah-mudahan segala usaha ikhtiar kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah kita sangka dalam hidup kita rumah-rumah Allah, masjid ataupun surau dikurangkan jemaahnya. Bukan tutup terus, tapi dikurangkan jemaahnya. Dan tak pernah kita sangka juga dalam hidup kita, tahun ini kita berpuasa dalam bulan Ramadan dalam keadaan ada juga satu perintah daripada kerajaan yang memerintah, perintah kawalan pergerakan. Tiada lagi bazar Ramadan, tiada lagi solat tarawih dan witir secara berjemaah, dan juga tiada lagi kuliah ataupun tazkirah ilmu. Kemudian tak pernah juga kita sangka dalam hidup kita dibenarkan surau-surau seluruh Perak ini untuk melaksanakan solat Jumaat dengan izin Jabatan Agama Islam Perak. Ini juga menjadi satu lipatan sejarah pada saya lah. Kali pertama dibenarkan surau untuk melaksanakan solat Jumaat. Dan semua ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin.
Kita merancang dan Allah Ta'ala juga merancang. Pastinya perancangan Allah lebih sempurna, lebih hebat dan lebih teratur. Dan ujian ini tuan-tuan untuk menguji sejauh mana iman kita, kesabaran kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya aku beserta bersama dengan orang-orang yang sabar. Ada orang yang merasakan ujian ini dalam suasana yang begitu tertekan, tak selesa. Dan ada yang merasakan ujian ini untuk kita lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya tak tahu tuan-tuan, daripada sudut ibadahnya kita dengan Allah, khususnya Ramadan, rasa-rasanya yang mana lebih baik, yang mana lebih dekat kita dengan Allah daripada Ramadan tahun sudah dengan Ramadan tahun ini? Yang mana lebih dekat kita dengan Allah? Tahun sudah kita bukan tak puasa, tapi mungkin tahun sudah pahala puasa kita tu kurang. Bila sampai di penghujung puasa tu, waktu nak berbuka tu mungkin kurang. Sebab sayalah orang yang pergi bazar Ramadan. Dan bila sampai di bazar Ramadan, macam-macam yang kita lihat, betul. Macam-macam kita tengok. Perkara yang tak sepatutnya kita tengok pun kita tengok. Kita nak beli pau orang yang jual tu pun kita tengok sekali. Tu yang pahala kurang. Tapi tahun ini Allah nak bagi kita pahala penuh. Tak ada bazar Ramadan. Maknanya mata kita selamat daripada sudut ibadah. Mungkin tahun ini lebih baik ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala mulakan perintah puasa ni dengan ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan bila kita sebut iman ini anugerah yang tinggi nilainya, yang satu hari nanti akan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum dunia ni dihancurkan, dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebab itu bila kita sebut iman ini akan dikaitkan dengan 5 perkara dalam kitab 30 wasiat Imam Syafi'i. Bila sebut iman ini dikaitkan dengan 5 perkara. Dan mudah-mudahan 5 perkara itu ada pada kita untuk menguatkan iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab zaman kita ni zaman yang paling mudah sekali iman itu musnah, iman itu rosak binasa. Sebab Nabi tinggalkan hadis pada kita dah, fil akhiri zaman, kata Rasulullah, akhir zaman nanti pasti ada di kalangan umatku yang berimannya pada waktu pagi tapi kufur pada waktu petang, beriman pada waktu petang tapi kufur pada waktu paginya. Dan bila Nabi sebut fil akhiri zaman, akhir zaman nanti, zaman kita ni, zaman umat-umat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila sebut iman ni perkara pertama yang akan dikaitkan adalah soal keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sebut iman, dia akan dikaitkan dengan yakin. Dan yakin ini dia anugerah Allah. Ini hak peribadi kita masing-masing. Yakin kita tak sama tuan-tuan. Yakin ni tak sama. Yakin saya tak sama dengan yakin tuan-tuan. Tak semestinya orang yang memberikan kuliah, memberikan tazkirah, memberikan majlis ilmu, yakin ya lebih hebat daripada orang yang duduk mendengar. Ada ketikanya anak murid yakin dia lebih hebat pada tuan guru. Tuan guru dia pesannya, yakinlah kamu, beramallah kamu dengan bismillah 1, bismillah 3 sehinggalah bismillah 21, betul? Dan anak murid dia beramal yakin sungguh-sungguh. Allah Ta'ala beri kelebihan, boleh jalan atas air. Sebab dia yakin. Tuan guru naik sampan. Itu keyakinan. Dibeza-bezakan. Yang ni hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bila sebut yakin ini akan dipisahkan, dibahagikan pada 4 bahagian. Yakin ini dipisahkan, dibahagikan pada 4 bahagian. Yang paling rendah sekali kita panggil nombor 1, yang kita panggil wajibul yakin. Ini nombor 1. Bukan nombor 1 tu paling tinggi, paling rendah wajibul yakin. Yakin sahaja tapi tak buat pun. Yakin tak perintah solat ni datang daripada Allah menerusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yakin tapi tak semayang. Ada tak kat Kuala ni? Tak ada. Takkan tak ada. Yakin Quran ni Allah Ta'ala turunkan.
tapi tak baca. Yakin puasa ni perintah Allah tapi tak puasa. Yakin tutup aurat itu perintah Allah tapi tak tutup aurat, hanya yakin semata-mata. Yang kita sebutkan dalam hadis Rasulullah, sami'na wa asaina, dengar kemudian ingkar. Ada tak zaman kita ni? Ada. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut keyakinan, dia akan dikaitkan dengan iman. Orang yang beriman pasti dia Islam lah. Tapi orang Islam belum pasti dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zaman kita ni, kadang-kadang Islam itu ditunjukkan pada 4 perkara je. Bila ada 4 perkara ini, maka Islam. Tapi itu bukan syarat beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Islam semata-mata. Yang pertama bila kita ni, manusia ni dianugerahkan oleh Allah dengan zuriat, keturunan, anak. Bila dapat anak, bila ada zuriat, maka akan diazankan, diiqamatkan. Sebab Nabi aja. Walaupun bapak dia tak pernah datang masjid, bapak dia ada sunting, ada rantai, rokes lagi, tapi bila dapat anak diazankan, diiqamatkan sebab Nabi aja. Kemudian dalam 7 hari itu buat akikah bagi yang berkemampuan, buat majlis tahnik, belah mulut. Patutnya kita belah mulut bapak dia dulu, baru betul. Yang pertama. Yang kedua, bila anak tu membesar usia 7-8 tahun, akan disunatkan, dihatankan. Kalau tak sunat, Islam tak? Kalau tak sunat, Islam. Sebab syara Islam bukan sunat. Tapi sebab kita duduk dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i ni hukum sunat itu wajib, tapi dalam mazhab lain dia jadi sunat. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia jadi wajib. Dan kita ni jangan cerita mazhab lain, hanya cerita mazhab Syafi'i. Sebab kita ni mazhab Syafi'i. Melainkan kalau ada darurat, maka di situ diberikan rukhsah, keringanan untuk bertaklid pada mazhab yang lain. Contoh macam zakat fitrah ni, kalau dalam mazhab Syafi'i dia ada tarik tolak tu. Mazhab Syafi'i, beli beras, jual beras, ini fitrah yang wajib atas diri saya tahun ni kerana Allah Ta'ala, aku terima. Beli beras, jual beras, ini fitrah untuk isteri pula. Kalau 4 isteri, kalau anak 20, satu-satu sebut bila nak habis, maka diberikan, dibenarkan untuk bertalib pada mazhab yang lain. Tambah-tambah tahun ini lagi senang tuan-tuan, salam pun tidak ada. Bagi zakat ni fitrah ada salam tak? Mana ada salam? Duduk macam ni je, tujuh tulis macam tu. Lagi senang sebab di situ ada darurat, maka diberikan rukhsah, keringanan. Lagi satu contoh isu yang sekarang ni, yang sedang hangat diceritakan. Dan memang zaman kita ni tuan-tuan, kalau isu tu kecil, sengaja kita besar-besarkan. Sedangkan kita ada isu yang besar, patut cerita ni lah. Isu besar ni yang kita nak ceritakan. Apa isu besar sekarang dalam negara kita? Apa isu besar ni? Isu COVID-19 ni besar. Ada isu pendatang yang masuk jutaan, tapi yang keluar berapa ramai? Itu isu besar. Yang masuk datang Malaysia ni ramai, yang keluar beramai. Tak tahu mana menyorok ni. Dalam kebun getah, kebun kelapa sawit mana. Itu isu besar. Jangan cerita isu kecil ni jadi besar-besar. Isu apa yang dibesarkan sekarang? Isu, kalau tuan-tuan tengok Facebook, memang ada di Masjid Surah pun kadang-kadang ada orang tanya, hukum cabut rumput atas kubur tu. Isu tu kecil je, hukum cabut rumput atas kubur, kecil je. Saya kalau orang tanya saya soalan tu, saya tanya dia balik, Mika ke kubur berapa kali setahun? Kalau pergi kubur sekali setahun, tahu saya tanya lah bodoh tu ke apa? Aku katuk je dengan botol ni. Pergi kubur pun setahun sekali dia tanya isu nak cabut rumput atas kubur. Kalau dalam mazhab Syafi'i hukum dia haram, itu je. Mazhab lain dia makruh. Jangan ambil mazhab lain, bukan ada darurat pun. Haram. Kenapa haram? Sebab setiap makhluk Allah ni dia berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan cabut rumput tu, sebab dia berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau tuan-tuan baca kitab-kitab lama, ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli sufi, tuan-tuan guru kita, tok nenek kita dulu, dia kalau dia tak ada buat apa, tuan guru, saya ingat arwah tuan guru saya pun, kalau dia tak ada buat apa, tak ada mengajar, dia
bacakan pada batu yang kita panggil batu gundal, no? Ataupun batu keluar Allah, satu batu satu keluar Allah. Dia carilah batu sungai yang kecil-kecil tu, ambil baca keluar Allah, suratul Ikhlas, simpan sampai penuh tung dia pesannya nanti, esok kalau aku mati esok, batu ni letakkan tabur atas kubur. Selama mana dia ada di situ, dia tetap berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Air tahlil yang kita buat ni tuan-tuan, air tahlil ni betul dia juga berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi waktu bila? Waktu dia berada atas kuburan itu, waktu dia basah. Bila dia kering habis. Bila dia kering habis lah zikir. Betul kita dah bacakan tahlil malam tadi dah. 2 ton ram tu kita buat air tahlil. Besok siram atas kubur. Kering je air tu habis. Sebab tu sekarang orang buat kaedah baru. Bila dia buat tahlil, dia bubuh air dalam botol yang besar tu, dia tebuk sini, dia tebuk ni, dia tanam tu dalam kubur tu. Dia keluar sikit, 2-3 hari baru habis. Nak lama sikit, air tu zikir. Tu jenis sekarang. Saya tak kata salah. Buatlah, tu hak masing-masing. Tapi jangan senang-senang kita nak bertaklid pada mazhab yang lain, melainkan kalau ada darurat di situ. Dia juga menguji iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita panggil ni wajibul yakin tadi. Yang kedua, bila disunatkan, sebab Islam aja. Yang ketiga, bila nak tunjuk Islam, bila melangsungkan pernikahan, sebab ada rukun nikah. Ada rukun nikah. Maka pada kita ada syarat-syarat ataupun rukun-rukun nikah tu. Bahkan kadang-kadang waktu nak melangsungkan perkahwinan tu pun tak ikut Islam lah. Tuan-tuan tengok pengantin perempuan yang datang ke masjid, atau kalau akad nikah di masjid di rumah, tengok pakaian dia macam mana. Pakaian dia punya ketat sampai naik kadi pun ngetur. Naik kadi pun ngetur. Tengok ketatnya pakaian pengantin perempuan. Bonjui sini, bonjui sana. Kawan tu mati bini 2 minggu dah. Tu waktu akad nikah tu, dia pula yang nikah, bukan dia nikah ke orang, dia yang nikah. Sebab pakai tu ketat sangat. Pakai tu ketat sangat. Kalau tempat saya, kalau naik kadi tempat saya tu, dia halau keluar. Dia halau keluar. Kamu ingat ni rumah bapak kamu ke dia kamu? Ni rumah Allah ni. Dia ada peraturan dia. Ada adab dia. Tu kalau naik kadi tempat saya tu, 5 orang yang garang. Kemudian bila? Yang keempat, bila nak tunjuk kita ni Islam ni, bila mati. Mati tetap akan dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikebumikan. Walaupun waktu dia hidup dia tentang Allah, dia tak setuju dengan undang-undang Allah. Walaupun kita baca Quran, tilka hududullah, ni hukum hudud, ni hukum aku, kata Allah. Bukan hukum siapa-siapa, hukum aku. Wajib kamu sempurnakan. Dia tentang hukum Allah. Dia kata kalau tuan-tuan ada cadangan untuk tutup kilang-kilang arak, untuk tutup premi-premi jualan arak, tutup sekali Mahat Tahfiz. Betul? Faham ni? Kan dia kabur tu. Kau nak tutup kilang arak, tutup sekali Mahat Tahfiz. Mahat Tahfiz pun sesat dia, menyesatkan pelajar-pelajar tahfiz. Dia samakan arak ni dengan Mahat Tahfiz. Dia kata sama-sama sesat. Rasa-rasanya kalau dia mati nanti, mandi ke tak? Mandi tak? Mandi. Kafan tak? Kafan. Semayang tak? Semayang. Kebumi tak? Kebumi. Sebab apa? Sebab dalam kad pengenalan dia ada tulis apa? Islam tu. Sebab dalam kad pengenalan dia ada tulis Islam. Itulah pada 4 perkara tu. Pada 4 perkara tu tunjukkan kita ni Islam. Cukup tak sekadar tu? Tak cukup. Yang ni kita panggil wajibul yakin. Yakinnya buat tak? Sami'na wa asaina. Naik sikit yang kedua. Naik sikit yang kedua ni kita panggil ainul yakin. Ainul yakin. Tinggi sikit pada yang tadi. Ainul yakin ni dia dengar, kemudian dia buat sami'na wa ata'na. Dengar dan ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat yang kedua ni pun alhamdulillah, ainul yakin. Untuk naik pada lagi satu tahap yang ketiga, yang kita panggil hakul yakin. Ni lagi hebat lah, hakul yakin ni lagi hebat. Hakul yakin ni orang yang yakin sungguh-sungguh dengan Allah. Rezeki hari ni, habis hari ni. Sebab besok dia yakin selagi hidup tetap akan ada rezeki yang akan diberikan oleh Allah. Ada jenis itu sini. Rezeki hari ni, habis hari ni ada. Kita isteri kita ngulas siang tadi pun simpan sampai malam ni, betul?
Dia marah anak kita makan. Jangan kamu habiskan gula tu, ayah kamu tak makan lagi. Dia kata. Kalau ayah mu balik nak makan apa? Simpan sikit gula tu. Simpan tu. Kita tak sampai lagi lah hakul yakin tu. Hari ni, habis hari ni. Rezeki. Selagi kita hidup, tetap ada rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak boleh sampai, boleh. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pada satu yang keempat yang paling hebat sekali kita panggil isbatul yakin. Oh, ni lagi hebat lah. Lagi hebat. Kalau nak ulas tuan-tuan, dia ambil masa yang panjang. Tapi sekarang kuliah tak boleh panjang-panjang. Isyak je berhenti, sebab itu SOP dia. Tapi bayar sama. Bayar sama. Cuma masa tu je dipendekkan. Bayaran tetap sama. Tak ada pula SOP itu tulis kuliah dipendekkan, bayaran dikurangkan. Rasanya tak ada kan? Kalau tak ada, faham lah tu. Nak cerita ni memang panjang. Mana itu yakin. Dan memang kita ni tuan-tuan, bila Allah Ta'ala uji kita, barulah kita tahu keyakinan kita ni pada tahap yang mana. 1, 2, 3, 4. Barulah kita tahu kita ni yakin yang mana. Tuan-tuan tengok Allah Ta'ala uji kita. Waktu mula-mula PKP dulu, apa yang jadi rebutan pada kita rasa-rasanya? Waktu mula-mula PKP lah, apa yang kita rebutkan? Roti pound betul? Tuan-tuan tengok mula-mula PKP, roti pound. Tak sempat orang lori tu masukkan roti ke kedai, habis dalam lori tu. Punyalah takut. Takut apa nak? Takut tak makan. Allah Ta'ala uji sikit je. Sikit je. Tapi tuan-tuan tengok itu. Beli roti ganini sampai 5-6 bungkus. Kadang-kadang tak makan pun. Punyalah takut tak makan. Pernah tak kita dengar dalam PKP sampai ni ada rakyat Malaysia yang mati sebab tak makan? Tak ada lagi lah saya dengar. Saya tak tahu kalau tuan-tuan ada dengar pula. Allah Ta'ala uji sikit. Betul, itu nilai keyakinan. Bila Allah Ta'ala uji, barulah kita tahu. Yakin tak kita dengan Allah? Saya pun tuan-tuan, Allah Ta'ala uji ke PKP baru ni. Sebab tu saya cerita pada tuan-tuan, iman ni, yakin ni tak sama. Allah Ta'ala uji saya PKP baru ni 2 kali buat saringan ujian COVID tu, 2 kali. Saya dengan Ustaz Rodhi Kemerahilan 2 kali. Sebab ada kontak dengan masjid yang kami kuliah. Di situ ada yang positif COVID di Ipoh. 2 kali buat ujian. Kali pertama dia telefon suruh datang, jatuh tu jantung rasanya. Sebab tu ada orang yang takut pada COVID-19 ni lebih takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut pada COVID-19 lebih takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bukti dia? Semayang pun tak. Semayang pun tak. Mana kalau SOP ni dijaga sungguh-sungguh, dia ikut peraturan sungguh-sungguh, tapi semayang tak. Dia lebih takutkan COVID-19 daripada takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan tak takut juga. Sebab tu kita buat SOP ni ikhtiar kita, itu usaha kita. Selain kita serahkan segalanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana itu yang pertama. Yang pertama, bila sebut iman akan dia kaitkan dengan keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bila sebut iman, dia akan dikaitkan, iman ini akan dikuatkan dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Dan Allah ajar kita dalam PKP dulu, memang kita banyak amalan-amalan sunat. Tuan-tuan, bukan tak cukup sekadar yang wajib, cukup. Kita buat yang wajib, kita tak buat yang sunat. InsyaAllah akan ada juga tempat kita nanti di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nilai syurga tu tak sama dengan orang yang ada amalan-amalan sunat yang dikerjakan ketika mana hidupnya. Dan bila contoh amalan sunat ni tak ada orang lain lah. Kita letakkan contoh tu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ni tuan-tuan, kalau dia tak semayang sunat pun dia masuk syurga dah. Sebab dia Habibullah, Khalilullah, kekasih Allah. Tapi sebab nak tunjukkan pada kita ni manusia yang paling bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidatina Aisyah pernah tanya, wahai Tuhan, wahai suamiku, kenapa bangun pada tiap-tiap malam solat sunatnya sampai 70 rakaat sampai bengkak-bengkak kaki? Bukankah Tuhan ni kekasih Allah? Manusia pertama yang akan berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan daripada Rasulullah mendiamkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, salahkah untuk aku menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikan padaku dengan memperbanyakkan sujudku pada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan jawapan itu mendiamkan Sayyidatina Aisyah. Ni Nabi
syukur pada Allah dengan nikmat yang Allah telah berikan pada dia, dengan memperbanyakkan sujudnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak nak nikmat yang Allah telah berikan pada kita, banyak dak sujud kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah satu malam sirahnya 70 rakaat lebih. Rabiatul Adawiyah satu malam 200 rakaat. Itu Rabiatul Adawiyah satu malam 200 rakaat solat sunat. Kita 200 malam. Berapa rakaat? Waktu wallahu alam, tak tahu. Dan ulama dia pesan pada kita tuan-tuan, ada amalan-amalan sunat yang boleh kita kerjakan untuk menguatkan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya solat-solat sunat, puasa-puasa sunat dan sebagainya. Yang ini ikut kemampuan masing-masing. Saya kongsikan tuan-tuan dengan satu amalan sunat yang kalau tuan-tuan nak buat, tuan-tuan buat. Kalau tak nak buat tak apa, kita kongsi je. Kongsi ilmu, kongsi pengetahuan. Ulama pernah tinggalkan dalam kitab pesan pada anak-anak murid sampailah pada kita hari ini. Bahkan arwah tunggu saya pun pernah pesan. Dan sebaik-baik solat itu hendaklah kamu memperbanyakkan solatmu dengan tidak meninggalkan 40 rakaat setiap hari. 40 rakaat sehari semalam dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan malam hari tak, sehari semalam 24 jam ni 40 rakaat. Pernah tak kita buat rasa-rasanya 40 rakaat sehari semalam? Mungkin ada. Cuma kita tak perasan. Dimulakan dengan yang wajib, ada 17 rakaat dah yang wajib, ada 17 rakaat. Campur dengan ba'diyah, qabliyah dengan ba'diyah. Ada 14, subuh 2, zuhur 4 dah jadi 6, asar 2 dah jadi 8, maghrib 2 dah jadi 10, isyak 4 dah jadi 14. 17 campur 14 jumlah dia 31 dah. Lagi 9 nak tambah mana? Kita bangun tengah malam, kemudian kita laksanakan solat sunat mutlak ataupun solat sunat wudu 2 rakaat, sambung dengan taubat 2 rakaat, sambung dengan tahajud 2 rakaat, jadi 6, betul. Tutup dengan witir 3 rakaat, 9. Jumlah 40 rakaat sehari semalam. Siapa yang mampu silakan. Tu amalan para ulama, memang amalan para ulama yang mampu silakan. Yang tak mampu tak apa, kita boleh ambil amalan sunat yang lain. Yang penting ada amalan-amalan sunat untuk apa? Untuk menguatkan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga bila disebut dengan iman, dia akan dikaitkan dengan istiqamah beramal. Bila ada ilmu dia ada amal. Bila ada amal dia kena istiqamah. Kita ni sebut istiqamah je, tapi mungkin kita belum sampai lagi satu tahap yang namanya istiqamah. Kalau kita mengaji tasawuf, istiqamah ni dia banyak peringkat, sampai 6 ataupun 8 peringkat. Itu tasawuf, dia ada mujahadah, ada muwahadah, ada muhasabah, dia banyak sampai 8 peringkat. Itu tasawuf. Kita ambil fiqh je. Fiqh ni istiqamah ni ada 3 je, tak banyak. Ada 3 je istiqamah dalam fiqh ni, ada 3. Dan 3 ni dia kena 3-3 tu ada. Kalau salah satu daripada 3 tu tak ada, maknanya belum sampai satu tahap yang kita istiqamah dengan amalan yang kita sempurnakan. Yang pertama kita sebut istiqamah lisan, istiqamah kata-kata, istiqamah percakapan. Dan Allah hajar kita dalam PKP baru-baru ni, dan memang lidah kita, lisan kita waktu PKP ni dia jadi baik. Sebab kita tak bicara tentang orang, kita hanya duduk rumah kita je. Kita nak cerita hak jiran kita pun tak boleh, sebab nak pergi rumah jiran pun tak boleh. Paling-paling kuat pun kita katalah rumah kita, kita kata isteri kita, dia kata kita. Tu je, 2 tu je. Baik tak lidah kita? Baik. Tapi bila diberikan sikit kelonggaran, tuan-tuan tengoklah, bila diberikan sikit kelonggaran, lidah kita mula jadi jahat. Mula jadi jahat. Kata sana, kata sini, kata sana, kata sini. Heboh sana, heboh sini. Walaupun bukan dengan mulut, tapi dengan jari. Sebab zaman canggihnya sains dan teknologi sekarang ni. Bahkan ada orang yang tak suka pula dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Dia suarakan dengan mulut dia, dia suarakan dengan tangan dia. Tuan-tuan, Nabi pesan pada kita, kalau kita tak boleh buat baik tak apa, tapi ada syaratnya. Kalau kamu tak mampu buat baik dalam hidup kamu, tak apa.
Ada syaratnya. Apa syaratnya? Jangan buat jahat, itu je. Kalau tak mampu nak buat baik tak apa, tapi jangan buat jahat. Kita ni, zaman kita ni, orang buat baik pun kita marah. Orang buat baik pun kita tak suka. Kita kata sana, kita kata sini. Dia mampu dengan kebaikan yang dia buat, biarlah. Kita doakan dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan pada dia untuk dia tolong bantu orang lain. Jangan kata dia. Kalau kamu tak mampu nak buat baik tak apa, tapi jangan buat jahat. Kalau kamu tak mampu tegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tak apa, bagi pada orang lain, beri peluang pada orang lain yang mampu untuk tegakkan hukum Allah. Kita tak mampu nak tegakkan hukum Allah, bagi pada orang lain yang mampu. Jangan halang dia, jangan sekat dia. Jangan bagi tekanan pada dia. Ini tak ada kumpulan lain yang mampu untuk tegakkan hukum Allah, kita sekat dia, kita halang dia, kita nafikan dia macam-macam. Kita nak jawab apa esok dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Patutnya kita sokong bantu daripada dia. Beri dia kemudahan. Tegakkan hukum Allah. Kami tak mampu, kamu mampu, kamu tegakkan hukum Allah. Mudah-mudahan di situ jalan kita nanti untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah Taala dah pesan dalam Quran. Tuan-tuan pembaca ayat tu, saya pembaca ayat tu, intan surullah yansurkum wasabbit aqdamakum. Kamu tolong bantu agamaku, aku tolong kamu, kata Allah. Tu jaminan Allah. Tak boleh nak tegak tak apa, bagi peluang pada orang lain. Mudah-mudahan itu jalan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan marah. Jangan kata macam kenapa nak tunjuk pula baik kita dalam Facebook dan sebagainya. Mana ikhlasnya? Ikhlas bukan kerja kita, ikhlas kerja Allah. Kerja kita ni buat ibadah je. Kerja kita buat ibadah. Ikhlas ni hak Allah Subhanahu. Dan kita takkan tahu sampailah kita berada di yaumul mahsyar, barulah kita tahu amalan kita yang mana yang paling ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang ada kebaikan. Waktu kebaikan yang kita buat tu ditunjukkan pada orang lain, memang ada hadis. Memang ada hadis yang Nabi tinggalkan pada kita, kebaikan ada ketikanya kena tunjukkan pada orang lain. Dan ada satu hadis lain pula, kebaikan yang kamu buat, kata Rasulullah, yang ini kena rahsiakan daripada pengetahuan manusia. Ada kebaikan yang kita kena tunjukkan pada orang lain. Memang zaman kita itulah caranya. Kita tolong bantu orang dalam keadaan orang boleh lihat. Jarang kita tolong bantu orang pukul 3 pagi dah. Tuan-tuan hantar bantuan PKP pukul 3 pagi dah. Mana ada? Kita bukan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita tolong waktu siang, orang tengok, itu perkara biasa. Bukan nak tunjuk-tunjuk tak, tapi ada kebaikan yang kamu buat, kata Rasulullah, yang ini sembunyikan daripada pengetahuan manusia. Yang mana? Soal ibadah kita dengan Allah, yang ni jangan cerita. Yang ni jangan cerita. Itu rahsia kita dengan Allah. Syaitan dia tetap akan goda kita. Itu kerja dia, syaitan. Syaitan ni tuan-tuan, kalau dia tak dapat hasut kita dengan benda jahat, dia akan hasut kita dengan benda baik, dan dia takkan pernah berhenti. Dia hasut kita untuk minum arak, kita tak minum arak sebab kita tahu dia haram. Dia hasut kita untuk main nombor ekor, main judi, tikam, toto, tipu orang tak ada otak, toto. Kita tak tikam, kita tak ambil sebab kita tahu haram. Dia hasut kita untuk berzina, kita tak ikut sebab kita tahu haram. Dia berhenti tak? Dia takkan berhenti. Kalau dia tak upaya untuk hasut kita dengan perkara yang jahat, dia akan hasut kita dengan perkara yang baik. Ibadah yang kita buat, dia bisik tak? Dia bisik juga. Dia sebulan tak dapat kita dah Ramadan. Bila habis je Ramadan, hari yang terakhir tu dia tu datang pada kita, dia bisik lah. Dia bisik. Cukup-cukup lah tu ibadah dia kata. Cukup-cukup lah tu. Malam ni malam raya tak payah lah ibadah. Walaupun anak cucu kamu tak balik, tapi rehat lah sekejap. Seminggu 2-3 hari ni rehat lah. Esok baru buat balik lah. Lepas ni esok baru buat balik. Berapa ramai di antara kita yang malam hari raya tu masih lagi menghidupkan malam harinya. Saya tak kata tak ada, tapi berapa ramai orang. Ni pun PKP, Alhamdulillah. Masih lagi kita dengan solat malam kita. Kalau bukan PKP, rasa-rasa tahun sudah macam mana? Ada anak cucu balik. Lebuh malam raya kita. Lebuh malam raya. Ngirakan anak cucu, ngirakan rancangan televisyen dan sebagainya. Dia bisik pada kita. Setan, kamu kalau kamu nak tahu, kata setan, dalam Kuala ni kamulah paling hebat ibadah. Dia bisik, kamulah paling hebat ibadah. Kalau sekadar iman di masjid-masjid, tak adalah, itu bangun pukul 4.30, pukul 5. Kamu bangun pukul 2. Kamu seorang bangun pukul 2. Aku dah semak semua dah satu Kuala Kansor ni, kamu yang paling hebat sekali. Dia bisik kat telinga kita. Itu yang timbul dalam hati ni, wujub, riak, takabur. Akhirnya cerita. Dia kata ceritalah pada orang, biar orang tahu kamu ni siapa. Jangan orang pandang rendah pada kamu.
Walaupun kamu kadang-kadang semayang sab nombor 3 tapi ibadah kamu hebat, kamu kena cerita ke orang, akhirnya terpedaya tak? Ada yang terpedaya, ada. Akhirnya cerita pada orang tentang ibadah yang kita buat. Yang ni sembunyikan. Yang ni sembunyikan. Ni yang kita panggil istiqamah lisan, istiqamah perkataan. Yang kedua, istiqamah perbuatan. Maknanya apa yang kita kata itulah yang kita usahakan. Bukan kita kata lain, kita buat lain. Ada orang cerita di mulutnya tentang Islam, kita tegakkan undang-undang Allah. Kita sayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tangan dia yang meluluskan judi, tangan dia yang meluluskan maksiat dan macam-macam lagi bentuk kemungkaran. Dia cerita je tentang Islam tapi tangan dia buat kemungkaran. Maknanya belum sampai satu tahap yang namanya istiqamah. Lidah dan tangan dia pada satu arah yang sama. Kemudian hati, yang ketiga kita panggil istiqamah qalbi, istiqamah hati. Maknanya hati ke turut sama. Kita kadang-kadang mulut lain, hati lain. Mulut kata lain, hati kata lain. Mulut dia kata maaf, hati tak apa. Tak apa waktu ni, tak apalah. Kamu tengah kamu ada kuasa, kamu buat macam-macam, tapi kena ingat esok bila beralih, esok siaplah kamu. Dah ada tu dah hati dah ada dah. Tak apa sekarang ni kamu rentah, kamu buatlah apa saja kamu suka. Kamu katalah apa-apa, tapi kamu kena ingat esok bila pusingan esok tu berlaku, siaplah kamu. Maknanya mulut tak sama dengan hati. Mulut maaf, tapi dalam hati tak sama. Mana belum sampai satu tahap yang namanya istiqamah pada 3 perkara. Sebab tu istiqamah ni senang sebut, kata ulama senang sebut, tapi kita nak terjemahkan dalam kehidupan kita dia susah. Dan saya tak kata tak ada orang yang tak mampu buat. Mudah-mudahan kita mampu lah istiqamah dengan lisan kita, dengan perbuatan dan juga dengan hati kita. Itu yang ketiga, sebab dia ada kaitan dengan iman. Kemudian yang keempat, bila disebut dengan iman dikaitkan yang keempat ni, ada adab dia, ada tata susila dia, ada disiplin dia. Dan memang setiap ibadah, setiap perkara yang Nabi ajarkan pada kita bermula dengan adab. Adab ni menentukan ilmu dan amal yang ada pada kita. Ada orang yang tinggi ibadahnya, yang hebat ibadahnya, tapi tak ada adab. Ibadah hebat, semayang 5 waktu tak tinggal, Quran tak tinggal, tahajud tak tinggal, tapi sombong. Kita usaha bagi salam, Assalamualaikum, dia jawab Musalam. Ada tak orang jenis itu? Ada. Ibadah hebat tapi adab kurang. Ada orang pula ibadah kurang tapi adab dia, ya Allah, hebatnya, akhlak dia baiknya. Ada jenis itu. Yang terbaik kata Rasulullah, dua-dua tu berjalan serentak dalam ibadah yang kita usahakan. Di situ juga terletak adab kita, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Dan contoh ikutan dia tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tetap akan jadi perselisihan pada kita, perbandingan, betul? Saya ambil contoh mudah lah, adab Rasulullah selepas solat, yang hari ni dia juga jadi perbahasan pada kita. Dan dua-dua tu datang daripada Rasulullah. Ada hadis yang cerita pada kita, Rasulullah ni selepas solat kadang-kadang wirid, kadang-kadang tak wirid. Betul? Ada hadis sahih. Ada lagi satu hadis sahih pula yang Nabi ingatkan pada kita, jangan tinggalkan wirid pada 2 solat. Betul? Maghrib dengan subuh. Juga sahih. Maknanya dua-dua tu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman kita ni janganlah bergaduh. Jangan bergaduh sebab tu je. Saya ingat ada satu tempat, saya tak cerita lah tempat mana, tuan imam tu sampai merajuk, berhenti terus jadi imam. Sebab apa? Sebab dia kata, saya waktu saya mengaji ustaz, saya dapat hadis yang Nabi tak wirid lepas solat. Sekarang ni kalau saya dah jadi imam, saya tak ada wirid lepas solat, nanti apa orang kata? Sebab tu dia berhenti dan terus meninggalkan jemaah. Sebab tu je. Sebab dia dapat hadis yang Nabi tak wirid lepas solat pada tuan guru yang dia mengaji. Saya bagi tahu lah, saya kata macam inilah tuan, saya pula mengaji lu dapat hadis yang Nabi ingatkan pada kita jangan tinggalkan wirid pada 2 solat, maghrib dengan subuh. Dan sekarang ni tuan, saya tahu tuan dulu mengaji di mana, dan waktu tu tuan tak beramal dengan wirid. Tak apa, sebab tuan mengaji di situ. Dan memang di situ dia tak ada beramal dengan wirid selepas solat.
Tapi sekarang ni tuan dah duduk di sini. Tuan bermastautin di sini, jadi penghuni tetap di sini, kahwin dengan orang sini. Boleh atau tidak tuan meraihkan keadaan orang di sini, suasana orang di sini yang kebiasaannya berwirid selepas solat maghrib dengan subuh, hanya menghormati keadaan setempat sebab tuan dah jadi orang sini dah, bermastautin di sini. Apa salahnya meraihkan? Cerita ni dah selesai waktu zaman Imam Syafi'i dengan anak muridnya Imam Hanbali dah. Kenapa kita tak selesai sampai sekarang? Sebab dua-dua tu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ketiganya Nabi tak wirid dan ada ketiganya Nabi wirid. Dan lebih baik zaman kita ni jangan pernah meninggalkan wirid pada dua solat tu. Alasannya tuan-tuan, kalaulah bukan pada maghrib dengan subuh ni kita nak sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, nak ingat Allah, bila lagi kita nak sebut? Kita bukan orang yang beramal dengan zikrullah, tarikat dan sebagainya. Kalau bukan waktu maghrib, bukan waktu subuh kita nak sebut Allah tu, nak ingat Allah, bila lagi nak ingat Allah? Waktu kerja ingat Allah, waktu makan ingat Allah, waktu riadah ingat Allah. Ni kekuatan kita. Sahabat betul kalau dia tak wirid pun dia duduk satu zaman dengan Rasulullah. Kita apa kekuatan kita ni? Wirid ni kekuatan kita. Kekuatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala diraihkan. Sebab dua-dua tu sandaran dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak usah bergaduh benda-benda yang macam tu. Mana setiap perkara, setiap ibadah yang kita buat, dia ada sandaran dia daripada Rasulullah dengan adab yang Nabi tinggalkan pada kita. Yang keempat, kemudian yang terakhir, yang kelima. Bila kita sebut iman, dia pasti akan dikaitkan dengan satu perkara yang kita cari dalam hidup kita, yang kita usaha dalam hidup kita, yang namanya keikhlasan, ikhlas. Dan ikhlas ni ulang balik, bukan kerja kita, yang ni kerja Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Sebab tu ulama dia cuma buat kiasannya, jadilah kamu seikhlas gula. Ulama kalau dia cerita ikhlas ni dia kaitkan dengan gula. Kenapa gula? Gula ni tuan-tuan, kalau kita minum air, kalau kita minum kopi, kalau kopi tu tawar, kita salahkan apa? Kita salahkan gula tu, gula kurang. Kalau kopi tu manis sangat pun kita salahkan gula juga, manis sangat, gula lebih. Kalaulah sebab tu kita kena penyakit, salah apa? Gula juga. Maknanya gula disalahkan. Dia baik pun dia disalahkan, dia salah pun dia disalahkan, semua disalahkan. Kita minum kopi manis, gula salah. Minum kopi tawar, gula salah. Penyakit pun salahnya gula. Tapi pernah tak gula dia merajuk, dia tawar sehari ada? Pernah tak kita dengar sehari satu dunia ni gula dia tawar? Pernah? Dia merajuk ada? Mana pernah gula. Sekitar lah macam mana dia tetap memberikan kemanisannya walaupun kita marah dia. Tu sama kita lah. Biarlah orang nak marah kita dengan ibadah yang kita buat, orang nak benci kita, orang nak kata apa-apa pun katalah. Yang penting Allah Ta'ala suka tu je. Orang tak suka kita dekat Kuala, lari Sungai Siput. Tak suka kat Siput, lari Cemor. Tak suka kat Cemor, pergi Ipoh. Tak suka Ipoh, pergi New Zealand, ada banyak tempat lain. Tapi kalau Allah tak suka di Yaman, Masya Allah, nak lari mana? Kalau Allah tak suka, dunia biasa, kita buat baik je. Kita buat baik bukan kita nak tunjuk orang yang kita buat baik, tak. Kita buat baik sebab perintah Allah dan Allah Ta'ala suka kita buat baik, itu je. Jadilah macam gula, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah Subhanahu, mudah-mudahan kita ni ada salah satu ibadah kita yang paling ikhlas, yang mendatangkan rahmat, kasih sayang Allah, yang akan buka pintu syurga tu pada kita. Tuan-tuan, dan setiap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dia ada hikmah. Dan hikmah ni ada yang Allah Ta'ala tunjukkan, ada yang Allah Ta'ala sembunyikan. Yang itu mudah-mudahan ada pada kita nanti. Boleh sambung lagi, tapi sebab dah bunyi itu isyarat untuk berhenti. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Ampun maaf kata-kata lisan yang mengundang perasaan tak selesa pada tuan-tuan. Yang baik tuan-tuan ambil, yang salah dibuang jauh-jauh daripada kehidupan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini juga mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan kekurangan sifat kita sebagai manusia biasa tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul Ans.